Dengan bangganya kami bawakan kepada anda Forum Ma'al Hijrah. Hijrah ke arah perubahan norma baharu dalam kehidupan. Jangan lupa temu janji anda bersama barisan panel jemputan istimewa. Jumaat 3 September 9 malam. Secara langsung melalui platform Jom Channel. Rancangan ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Perwakilan Penduduk Zon 7 dengan kerjasama MBSA, Jom Amal dan Jom Channel. Menjatuhkan PM9 Pakatan Harapan tiada agenda. Persidangan Parlimen pada 13 September ini dijangka akan menjadi perhatian dunia. Ini kerana Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah telah bertitah bahawa keabsahan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hendaklah diuji di Parlimen. Bagaimanapun, menurut laporan media, satu surat makluman daripada Setiausaha Dewan Dr. Nizam Maidin Baca Maidin yang dihantar kepada ahli-ahli Parlimen bertarikh 30 Ogos 2021 memaklumkan penangguhan sidang Dewan selama seminggu dari tarikh asalnya pada 6 September. Difahamkan surat makluman tersebut tidak menyatakan aturan mesyuarat berhubung undi percaya yang sepatutnya dibawa semasa persidangan kali ini. Mengulas mengenainya, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menegaskan bahawa tiada sebarang alasan bagi penundaan sidang Parlimen dari 6 September kepada 13 September jika usul berkenaan tidak tersenarai dalam agenda atau kertas aturan persidangan Dewan Rakyat. Jelas bahawa Parlimen sudah ditangguhkan 1 minggu untuk membantu Ismail Sabri yang berada di bawah kuarantin di rumah kerana menjadi kontak rapat dengan pesakit positif COVID-19. DAP menerima bahawa Perdana Menteri baharu perlu berada di Parlimen ketika undi percaya sedang dipertimbangkan dan diputuskan oleh Parlimen. Namun jika tidak ada usul undi percaya, apa gunanya atau alasan penangguhan Parlimen selama 1 minggu? Tidak ada alternatif atau kompromi untuk mengadakan usul undi percaya di Parlimen. Ia perlu dilaksanakan, katanya dalam satu kenyataan. Pengarah Komunikasi Keadilan Fahmi Fazil turut bersetuju bahawa usul undi percaya Perdana Menteri perlu diteruskan di Parlimen walaupun beliau mempunyai kuasa untuk tidak melaksanakannya. Fahmi Fazil berkata tindakan itu akan melancarkan sistem takbir urus kerajaan yang dipimpin Ismail Sabri tanpa dipersoal sokongan terhadapnya oleh mana-mana pihak lapor utusan Malaysia. Ismail Sabri akan membentangkan rancangan Malaysia ke-12 atau RMK-12 di Dewan Rakyat pada 27 September ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad, unit perancang ekonomi EPU akan memberi maklumat dan taklimat terkini kepada Perdana Menteri mengenai penyediaan RMK-12 berkenaan. Mustafa berkata RMK-12 dan Belanjawan Pembangunan 2022 akan diberi tumpuan dalam 100 hari pertama seperti yang diarahkan Ismail Sabri. Ujar Mustafa, RMK-12 merupakan fokus utama yang akan dibentangkan oleh Ismail Sabri. Dalam hubungan ini, Pengarah Komunikasi Amanah Khalid Abdul Samad berkata, Pakatan Harapan tidak terlibat dengan usul undi percaya kepada Perdana Menteri yang diibaratkannya sebagai berada di atas titian sirat. Dalam keadaan ibarat titian sirat yang begitu halus, ia menyukarkan Ismail Sabri untuk seimbang dan tidak jatuh. Khalid Samad melihat kumpulan-kumpulan yang dilantik Ismail di dalam Jemaah Menteri mempunyai tuntutan masing-masing yang bercanggah antara satu sama lain. Kedudukan Ismail Sabri tidaklah begitu selesa, di mana walaupun dia telah mendapat 114 undi, tetapi golongan-golongan yang menyokong dia semua ada perkiraan dan kepentingan masing-masing. Pada mulanya secara jelasnya pihak Bersatu telah menyatakan bahawa sokongannya adalah bersyarat, bahawa di antara syarat-syaratnya adalah jangan beri ruang kepada golongan kluster mahkamah untuk kembali duduk di dalam kabinet atau untuk dilepaskan daripada pendakwaan. Pada masa yang sama kita tahu golongan kluster mahkamah ini yang ada di dalam PN pula, mereka pula ada dia punya tuntutan yang mana mereka telah jatuhkan Mahir Adin kerana Mahir Adin tidak mahu penuhi kehendak mereka. Maka sejauh manalah Ismail Sabri pula akan sanggup untuk memenuhi tuntutan mereka, yang mana kalau dipenuhi tuntutan mereka pula, yang hak Bersatu pula akan bantah dan mungkin akan tarik dia sokongan. Lalu inilah yang mana Ismail Sabri dia kena bersilat ke apa ke saya pun tak tahu. Ini masalah yang dia terpaksa hadapi. Katanya dalam bicara Khalid Samad di Jom Channel malam tadi,
Ahli Parlimen Shah Alam itu menegaskan Ismail Sabri dijatuhkan oleh golongan yang pentingkan politik dan kedudukan dan bukan mahu menguruskan masalah ekonomi rakyat. Menurut Khalid, disebabkan mainan politik dalaman yang akhirnya terlantik Perdana Menteri ke-9 setelah menjatuhkan Perdana Menteri ke-8. Justru katanya mungkin akan muncul pula Perdana Menteri ke-10 sebelum tibanya pilihan raya umum ke-15. Ramai yang risau keadaan tidak stabil terus berlaku setelah terbentuknya kabinet baru-baru ini, kata beliau. Suka atau tidak, bagi negara yang bergantung kepada pelabur asing dan ekonomi domestik, kestabilan politik akan menjadi penentu sama ada ekonomi negara akan pulih atau sebaliknya. Jika asyik bertukar Perdana Menteri, negara akan dilihat tidak stabil dari segi politik yang boleh merencatkan pertumbuhan ekonomi yang sudah terjejas teruk akibat serangan COVID-19. Situasi ini sudah tentu berbeza dengan negara maju seperti Jepun yang kerap bertukar Perdana Menteri tanpa mengganggu perkembangan sektor ekonominya. Justru kerana itu, Pakatan Harapan tidak akan mengundi untuk menolak atau menyokong undi percaya kepada Perdana Menteri. Sebaliknya, Pakatan Harapan akan menyokong usul untuk mengadakan Akta Anti Lopat atau Rang Undang-Undang RUU Pemecatan Ahli Parlimen 2021 bagi menghalang Ahli Parlimen daripada melompat menyokong parti lain setelah menang pada pilihan raya umum. Kata Khalid, rakyat akan lebih yakin untuk turun mengundi jika ada jaminan bahawa calon yang menang tidak akan mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat kepada mereka. Khalid juga mencabar gerombolan pengkhianat seperti Tan Sri Mahyadin Yassin dan Datuk Seri Azmin Ali kembali bertanding di Parlimen Pagoh dan Gombak untuk melihat sama ada mereka masih mendapat sokongan rakyat yang dikhianatinya dahulu. Jom Channel berpendapat kenyataan Khalid ini munasabah kerana rakyat sekarang sudah tahu siapa yang benar-benar ikhlas berjuang untuk kebajikan mereka, siapa yang hanya menjadi penjarah untuk perut sendiri. Rakyat sudah kenal siapa golongan pengkhianat, penunggang agama serta katokrat dan akan menolak mereka pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Justru beranikah mereka berhadapan dengan rakyat yang mereka telah khianati pada pilihan raya umum ke-14 lalu untuk kali ini? Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.